Assalamualaikum dan salam syaraku sayang. Buletin UKAS edisi tengah hari 8 Mac 2021 bersama saya Al-Farid Jemurin. Tumpuan berita. Ahli Jawatan Kuasa Kerja melakukan lawatan persiapan dan raptai sempena lawatan kerja rasmi Ketua Menteri Sarawak, Dato' Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Openg ke Simunjan pada Rabu ini. Ketua Menteri dijangka hadir menyempurnakan majlis perasmian projek Jiwa Murni sempena Hari Tentera Darat ke-88. Hadir sama dalam lawatan dan raptai pada Ahad ialah Menteri Muda Pembangunan Usahawan dan Perusahaan Kecil dan Sederhana Sarawak, merangkap Adun Gedong Muhammad Narodin Majais, Adun Simunjan Auladris. Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak Transformasi Sosioekonomi Datuk Seri Muhammad Abu Bakar Marzuki, Panglima Medan Timur Tentera Darat Lieutenant General Datuk Marzuki Muhammad serta tetamu kehormat yang lain. Pada Rabu, Ketua Menteri dijangka hadir ke taklimat projek pembangunan oleh Agensi Pelaksana Bahagian Semarahan di Anjong Rehat Simunjan sebelum melakukan tinjauan di kawasan Hakisan Tebingan Simunjan. Beliau kemudian dijangka merasmikan Rumah Rehat Sri Simunjan dan melakukan pelancaran Sarawak Rural Broadband Network (SRBN). Manakala di Gedong, beliau dijangka menyempurnakan majlis perasmian projek Jiwa Murni sempena Hari Tentera Darat ke-88 di Dewan Masyarakat Gedong dan melawat pameran Tentera Darat di Dataran Gedong. Laporan seterusnya, Kampung Teh Oya bakal memiliki sebuah lagi prasarana baru sebaik siapnya Dewan Serbaguna yang akan mula dibina tidak lama lagi. Menurut Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti Wanita Keluarga dan Pembangunan Kanak-Kanak Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah, projek tersebut telah bermula pada tahun 2016 di mana pihaknya telah mengenal pasti tapak bagi pembinaan Dewan itu. Projek ini bermula pada tahun 2016 di mana kita telah mengenal pasti iaitu tapak untuk pembinaan Dewan, kemudian urusan penembokan tanah dan ini adalah belanja sebanyak RM140,000. Fasa kedua ialah fasa seterusnya dan fasa ketiga kita akan gabung. Fasa kedua dengan peruntukan RM131,000 yang telah diluluskan pada tahun 2020 dan pada tahun ini 2021 kita telah masukkan sebanyak RM130,000 lagi dan ini telah dimasukkan dalam sistem MRP dan insya-Allah kita jangka boleh keluar pada suku pertama tahun ini. Bercakap kepada UKAS selepas merasmikan upacara pecah tanah projek MRP membina Dewan Kampung Teh Oya, Datuk Seri Fatimah memberitahu Dewan itu juga mampu menempatkan 500 orang pada satu-satu masa dan mempunyai 2 gelanggang badminton. Sementara itu, Adun Dalal itu memberitahu selain Dewan Serbaguna, terdapat taman keluarga serta tebingan sungai yang sesuai untuk mengadakan pelbagai aktiviti kekeluargaan dan juga aktiviti ekonomi kepada penduduk setempat. Kalau kita lihat dari segi kemudahan yang ada di kawasan ini, sekarang ini ada taman keluarga di sebelah sana. Kemudian di tebingan sungai ada waterfront. Jadi ini akan menjadi satu pusat bukan saja untuk kegiatan riadah tetapi juga insya-Allah sebagai satu tempat di mana kita dapat berhimpun sebagai untuk aktiviti kekeluargaan dan juga untuk aktiviti ekonomi. Ini harapan kita. Beliau turut meluluskan satu lagi program transformasi luar bandar RTP untuk Kampung Teh iaitu pembinaan parit konkrit di bawah seliaan agensi pelaksana iaitu Majlis Daerah Dalat dan Mukah MDDM. Berikut pula, sebanyak 67 tangki air telah diserahkan kepada penduduk kampung di Dun Gedong dalam satu program santai di Masjid Kampung Ensengei Melayu. Menurut Menteri Muda Pembangunan Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Terminal Perindustrian dan Pembangunan Usahawan, merangkap Adun Gedong Datuk Muhammad Narodin Majais, terdapat kekurangan 6 lagi tangki air yang perlu dimaklumkan kepada pejabat daerah Simunjan untuk tindakan. Walaupun short 6 biji, jadi kita hari ini menyerah apa yang ada, jadi akan dibahagi kepada semua penghuni-penghuni kampung Sungai Melayu nanti lah. Saya bagi pihak orang masyarakat kampung itu mengucap tinggi terima kasih kepada Kerajaan Negeri GPS kerana sanggup dapat beri tangki-tangki air kepada kampung Sungai Melayu itulah. Dan bagi kampung-kampung lain saya ingin menyarankan supaya mereka memohon permohonan mereka cepat mungkin supaya ianya dapat dipertimbangkan dan dalam tahun itu.
Dalam pada itu menyentuh mengenai jalan pintas dari Lubuk Punggur ke Ensengeh Melayu sebanyak 3 hingga 5 km. Jelasnya ia sedang dalam proses reka bentuk dan apabila siap nanti akan dibuka untuk proses tender. Kini tu ni sedap ISDA ada peruntukan diberi pada melalui JKR untuk memuat desain kini tu, dan apabila desain reka bentuknya sudah siap nanti JKR akan tender jalan sepanjang mungkin 4 hingga 5 km lah. InsyaAllahnya dalam bulan ujung bulan 3 ataupun ujung bulan April, insyaAllahnya akan ditender oleh pihak JKR peringkat bahagian. Manakala di Mambung, Menteri Muda Pengangkutan Sarawak Datuk Dr. Jerib Susil telah menyerahkan cek MRP 2020 dan bantuan makanan di beberapa kampung di kawasan berkenaan. Jelas beliau yang juga adun Mambung penyerahan cek MRP berjumlah RM175,000 itu adalah untuk kegunaan kampung-kampung dan persatuan seperti yang tertera. Saya harap bahawa dengan penyerahan cek MRP ini, pihak JKK dan persatuan-persatuan dapat menggunakan dengan sebaik-baiknya untuk membangunkan kampung dan persatuan-persatuan masing-masing. Dalam pada itu, Datuk Jerib turut memaklumkan peruntukan MRP 2021 berjumlah RM300,000 telah diluluskan oleh Kerajaan Negeri bagi projek bina baru jalan dan kemudahan awam di kawasan air terjun Kampung Bidak dan RM50,000 untuk projek baik pulih sistem perparitan di kawasan Padang serta gereja Kampung Braang Payang. Balik ke laporan mengenai program imunisasi COVID-19. Di Belaga, Menteri Muda Utiliti Elektrik Luar Bandar Datuk Liwan Lagang mengetuai fasa pertama program imunisasi COVID-19 kebangsaan bagi kawasan Belaga yang bermula pada Ahad. Menyertai adun Belaga itu, Ahli Parlimen Hulu Rajang merangkap pengerusi NIOSH Malaysia Datuk Wilson Ugak Kumbong serta 60 petugas barisan hadapan dari Kementerian Kesihatan Malaysia Belaga, Pejabat Daerah Belaga, PDRM, Jabatan Pelajaran Daerah, Rela dan APM. Datuk Liwan dalam pada itu memohon dan menyeru supaya semua penduduk khasnya di kawasan Belaga yang berumur 18 tahun ke atas agar turut bersama-sama mengambil vaksin COVID-19 bagi tujuan melindungi diri sendiri, ahli keluarga dan orang lain. Beliau juga menasihati penduduk Belaga yang belum mendaftar untuk mengambil vaksin itu agar mendaftarkan diri melalui aplikasi MySejahtera atau mengambil borang di Pejabat Daerah Belaga. Manakala di Bintulu, seramai 414 petugas barisan hadapan dari Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dan agensi kerajaan lain menerima suntikan vaksin COVID-19 bagi fasa pertama. Mendahului penerima vaksin COVID-19 bahagian Bintulu ialah Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana bahagian JPBB Bintulu yang juga residen bahagian Bintulu Jack Amanluat. Sementara itu, Pegawai Kesihatan bahagian Bintulu Dr. Melvin Chung berkata pemberian vaksin COVID-19 ini dilaksanakan pada 6 dan 7 Mac 2021. Today, this phase of vaccine is mainly for our KKM frontliners as well as some of the non-KKM frontliners as well. So the total vaccinations we are going to give will be 366 for Bintulu district, and whereas for Tatau district simultaneously will be launching together at the same time. There will be about 48 doses. So as for Bintulu division itself, we have a total of 414 doses that will be given today for these 2 days. Today itself will be starting around 2:30 to 3 p.m. As I mentioned. So the total dose will be giving out will be 102 doses in Bintulu district itself, and Tatau will be 48. So there will be 150 we are completing by today. Sementara itu, adun Samalaju Majang Renggi yang ditemui selepas menerima suntikan vaksin memberitahu vaksin COVID-19 Pfizer-BioNTech adalah selamat dan menyeru masyarakat untuk mendaftar sebagai penerima vaksin ini. Jadi vaksin tu selamat, lalu aku harap ke semua rakyat lebih lagi ke dalam kawasan N7 Pulau Semelaju tu andang irau, andang takut. Aku harap semua kita yang sudah cukup umur 18 tahun ke atas register awak kuliah disuntik vaksin COVID-19.
Dalam program vaksinasi COVID-19 ini turut menerima suntikan vaksin ialah Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Adat Istiadat dan Undang-Undang Bumi Putra merangkap Adun Kakus Datuk John Sikitayai dan Adun Tanjung Batu Chew Chin Sing. Seterusnya, masyarakat yang tinggal di Bagan Bintulu diminta untuk mendaftarkan diri bagi menerima suntikan vaksin COVID-19. Residen Bagan Bintulu Jack Aman Luat berkata mereka boleh mendaftar dengan menggunakan aplikasi MySejahtera atau bersemuka dengan mendaftar di pejabat daerah, ketua masyarakat dan ketua kaum KMKK dan klinik-klinik kesihatan yang berhampiran. Saya juga ingin menyeru agar semua, terutama sekali kita yang tinggal di bahagian Bintulu ini untuk sama-sama mendaftar diri. Bagi mereka yang belum mendaftar, adalah mendaftar dengan MySejahtera. Selain daripada itu juga kita dapat mendaftar untuk vaksinasi ini di pejabat-pejabat daerah, di mana pejabat daerah akan menggunakan Google Form dan sebagainya. Selain daripada itu juga digalakkan agar memberitahu ataupun mengguna khidmat ketua-ketua kaum seperti tuan rumah, ketua kampung dan juga kapitan dalam kawasan yang berkenaan. Di bahagian kita juga ada beberapa pejabat kesihatan dan juga klinik-klinik kesihatan dalam bahagian kita yang dapat juga kita gunakan untuk mendaftar. Jelas Jack Aman yang juga pengurusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Bintulu menambah pihaknya belum berpuas hati terhadap bilangan pendaftaran yang diterima. Ekoran pihaknya menyasarkan sejumlah 181,000 termasuk daerah Tatau dan Sebauh. Sehingga kini sebanyak 9,758 penduduk telah mendaftar sebagai penerima vaksin dengan menggunakan aplikasi MySejahtera bagi daerah Bintulu. Sedikit perkembangan mengenai laporan harian COVID-19, Sarawak mencatatkan sebanyak 201 kes baharu positif COVID-19 dan menjadikan kes secara keseluruhan meningkat kepada 11,096 kes. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS dalam satu kenyataan media pada Ahad memberitahu daerah-daerah yang melaporkan kes positif adalah seperti tertera. Sementara itu, JPBNS memberitahu terdapat 196 kes baharu yang telah pulih dan dibenarkan discharge. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 yang telah pulih atau dibenarkan discharge meningkat kepada 8,595 orang. Dalam kenyataan media yang sama juga dimaklumkan bahawa Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD bagi Kampung Tringgus, Bau berkuasa mulai 8 hingga 21 Mac 2021. Keputusan ini dibuat memandangkan kes positif dari kampung ini kian meningkat. JPBNS juga melaporkan terdapat 2 kluster baharu diisytiharkan iaitu kluster Kibak Sibu dan kluster Awang Sibu. Kluster Kibak Sibu merupakan kluster komuniti yang melibatkan sebuah rumah panjang di Ulu Durin Kibak di Sibu. Manakala kluster Jalan Awang Sibu merupakan kluster dalam kalangan orang tahanan dalam penjara di Jalan Awang Sibu. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Alfaris dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.